Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran fiqh untuk murid tahun 3, tajuk solat fardu, muka surat 13 untuk buku teks Jaiz ya. Fiqh tahun 3, muka surat 13. Pelajaran ketiga iaitu bertajuk solat fardu. Okey. Kalau kita lihat gambar ni, okey, gambar murid sedang menunaikan solat. Okey. Pengertian solat. Okey. Bagi anak-anak yang ada buku teks di rumah, boleh baca sendiri di rumah dengan bimbingan ibu bapa, dan saya cuma bacakan sepintas lalu sahaja. Okey, pengertian solat: perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Hukum solat fardu. Wajib ke atas setiap orang Islam berakal dan baligh. Maksudnya, sesiapa sahaja yang penganut agama Islam wajib melakukan solat fardu, asalkan beliau adalah seorang yang berakal dan cukup matang, baligh. Okey. Seterusnya, solat fardu 5 waktu dan bilangan rakaat. Okey, kita ada 5 solat dalam sehari, 5 waktu solat dalam sehari, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Untuk solat subuh dilakukan di waktu pagi sebanyak 2 rakaat. Okey, maksudnya 2 kali perbuatan. Okey, seterusnya solat zuhur dilakukan di waktu tengah hari, iaitu waktu kita rehat, iaitu dengan 4 rakaat. Manakala solat asar dilakukan di waktu petang, juga 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat dilakukan di waktu senja, iaitu ketika matahari dah mula tenggelam, dan yang solat isyak dilakukan pada waktu malam, 4 rakaat juga. Okey, lafaz niat solat fardu 5 waktu sehari semalam. Contoh solat subuh: usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur: usalli fardhaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Lafaz solat asar: usalli fardhal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat maghrib: usalli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat isyak: usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh ulang-ulang baca bagi anak-anak baca hafal dengan lancar. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 16, rukun solat. Rukun solat ada 13 perkara, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam dan tertib. Okey, tadi kita dah belajar lafaz niat solat fardu. Kemudian kita terus kepada yang kedua. Rukun yang kedua ialah berdiri betul. Rukun yang ketiga takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Okey, seterusnya membaca surah Al-Fatihah.
Rukun yang kelima, rukuk serta tumakninah. Rukun yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Rukun yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Okey, apa maksud tumakninah? Ialah berhenti seketika sebelum melakukan perbuatan yang seterusnya. Okey, rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud serta tumakninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Rukun yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-12, memberi salam, dan rukun yang terakhir iaitu yang ke-13 ialah tertib. Tertib itu bermaksud melakukan perkara mengikut urutan yang betul. Okey, seterusnya syarat wajib solat. Ada 5 syarat yang membolehkan kita untuk melakukan solat. Okey, pertama, kita mestilah beragama Islam. Yang kedua, mesti berakal. Yang ketiga, baligh. Dan yang keempat, tiada halangan seperti haid dan nifas. Bermaksud kita dalam keadaan suci. Yang ini untuk haid dan nifas ni terutamanya kepada perempuan. Okey, seterusnya syarat sah solat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tu ialah kita kencing, dan hadas besar tu ialah perkara yang menyebabkan kita perlu mandi wajib. Okey, hadas kecil tadi kencing, berak dan sebagainya lah, yang kecil-kecil yang kita tak perlu mandi wajib. Tapi kalau yang hadas besar tu ialah perkara yang menyebabkan kita perlu mandi wajib sebelum kita melakukan ibadah. Ya, hadas besar tu bukan kita berak. Berak tu termasuk dalam hadas kecil. Okey, seterusnya suci pakaian, badan dan tempat daripada najis. Maksudnya pakaian kena bersih, badan pun kena bersih, dan tempat kita nak bersolat tu pastikan bersih. Okey, menghadap kiblat. Masuk waktu solat, maknanya dah masuk waktu solat baru boleh solat. Lepas menutup aurat. Okey, menutup aurat bagi lelaki daripada pusat hingga lutut, manakala aurat perempuan ialah keseluruhan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi orang perempuan pakai baju kurung yang longgar dan tuduh labuh dah boleh menunaikan solat asalkan pakai stokin. Okay, sarung tangan tak wajib, tapi perlu menutup sampai pergelangan macam ni lah. Tak semestinya kita perlu pakai telekung untuk solat, terutamanya ketika kita pergi jalan-jalan jauh ke, ataupun kita pergi shopping mall ke. Kadang-kadang kita nak pergi ke surau, kadang-kadang telekung tak ada kan. Okey, so boleh pakai pakaian yang kita pakai asalkan menutup aurat. Okey, dan yang terakhir sekali, mengetahui kafiat solat. Maksudnya kita faham perbuatan solat yang kita lakukan, tujuan dia untuk apa. Okey, seterusnya kita terus kepada perkara sunat di dalam solat. Ada 2 kategori perkara sunat, iaitu pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hayat. Okey, sunat ab'ad ni ialah perkara-perkara yang dituntutlah untuk melakukannya, tapi kita masih tidak berdosa jika tertinggal, tetapi sebaiknya kita gantikan dengan sujud sahwi. Perkara tersebut yang dimasukkan dengan sunat ab'ad ialah duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat awal, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir, membaca doa kunut dan berdiri membaca doa kunut. Maksudnya kita berdiri baca doa kunut, dan sekiranya kita terlupa, kita boleh gantikan dengan sujud sahwi, iaitu sujud sebelum memberi salam dalam tahiyat akhir. Okey, seterusnya sunat hayat. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan ke atas tapak tangan kiri, memegangnya dan meletakkannya di antara dada dan pusat. Membaca doa iftitah. Doa iftitah tu ya Allahu akbar kabira. So maknanya kalau tak baca pun tak ada masalah.
Okey, membaca lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah secara perlahan. Okey, maknanya kalau kita baca, pahala tu dia bertambah lagi. Okey. Seterusnya membaca amin di akhir surah Al-Fatihah. Maksudnya membaca lebih baik. Okey, menguatkan bacaan surah Al-Fatihah iaitu pada 2 rakaat yang pertama dalam solat subuh, maghrib dan isyak. Seterusnya membaca ayat daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Menyebut takbir Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Membaca tasbih 3 kali ketika rukun dan sujud. Membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd ketika bangkit daripada rukuk. Membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ketika duduk antara 2 sujud. Seterusnya duduk iftirash ketika tahiyat awal. Duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam dan memberi salam yang kedua. Okey, perkara yang membatalkan solat iaitu pertama berkata-kata dengan sengaja. Maksudnya ketika kita sedang solat tak boleh bercakap. Seterusnya menambah atau mengurangkan rukun fi'li dan dengan sengaja. Kedatangan hadas, maksudnya masa kita tengah solat mungkin kita terkentut akan membatalkan solat. Okay, seterusnya kedatangan najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat. Terbuka aurat, memalingkan dada dari arah kiblat, mengubah niat atau ragu-ragu untuk meneruskan atau membatalkan solat, makan dan minum walaupun sedikit, berkata-kata selain perkataan di dalam solat, hilang akal, mabuk, pitam atau gila. Dan yang terakhir ialah murtad. Okey, itu sahaja untuk pelajaran fiqh untuk hari ini. Dan latihan yang murid perlu buat ialah pertama kena menghafal lafaz niat solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kemudian perlu menghafal rukun solat salin di dalam buku latihan. Rukun solat, tujuan salin dalam buku latihan ialah untuk pertama untuk kita memantapkan tulisan jawi anak-anak. Yang kedua, sambil menulis anak-anak boleh membaca sekali dan samping itu kita terus boleh menghafal. Itu saja. Terima kasih.